Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insya-Allah kita akan membaca ayat yang ke-27. Kemudian kita akan sama-sama memahami isi kandungan ayat ini berdasarkan kepada tafsiran yang dibuat oleh para ulama tafsir. Kita mengambil, mencari pengajaran dan juga tindakan. Jadi ayat yang ke-27 ini adalah ayat yang ada berkaitan dengan ayat yang ke-25 yang kita telah bacakan pada hari sebelumnya, yang mana kita dapati pada ayat yang ke-25 ada di kalangan orang Arab musyrikin ini, mereka seringkali mempertikaikan, tidak mempercayai tentang hari kebangkitan semula di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menyatakan hari itu pasti akan terjadi seperti ayat yang ke-26. Cuma waktu itu ia hanyalah ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 27 ni Allah nak membawa kepada apa yang berlaku kepada manusia-manusia yang dia tak percaya hari kiamat ni terjadi. Jadi kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه, maka ketika mereka telah melihat azab. Mereka ni siapa? Merujuk kepada ayat yang ke-25, iaitu semasa di dunia, kalau ada sesiapa yang dia tidak percaya akan adanya hari kehidupan semula, tidak percaya tentang adanya neraka, tiba-tiba ketika mereka telah melihat depan mata mereka azab itu sudah semakin dekat, si'at wujuhul ladina kafaru, maka wajah orang kafir itu telah berubah menjadi muram. Wa qila hadzal ladzi, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi, inilah yang dulu, kuntum bihi tad'un, kamu kerap meminta supaya ia didatangkan. Okey, ayat ini Allah Ta'ala nak bagi tahu macam mana nanti di hari kiamat, ketika mana orang-orang yang telah tidak percaya adanya kewujudan neraka, tak percaya adanya hari kiamat, ketika mana mereka melihat azab neraka itu sudah semakin dekat dengan mereka, maka wajah mereka berubah menjadi muram. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab neraka dulu yang kamu diingat-ingatkan, tetapi kamu selalu kerap meminta-mintanya. Okay. Ayat ini kalau kita nak lihat dengan lebih menyeluruh maknanya, kita baca apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Okay. Kerana kalau kita nak faham ayat, sudah pasti kita kena merujuk apa yang para ulama tafsir telah memberikan ulasan.
Setelah hari kiamat itu datang dan orang-orang kafir menyaksikannya dan melihatnya bahawa perkara tersebut sudah pun hampir. Ini kerana setiap yang akan datang pasti datang sekalipun waktunya masih cukup lagi lama. Maksudnya, kata para ulama, kata Imam Ibn Katsir, apa yang pasti berlaku, dia itu sudah pasti akan berlaku walaupun waktunya masih lagi jauh. Kemudian beliau mengatakan, setelah apa yang mereka dustakan itu benar-benar terjadi, muka mereka menjadi muram kerana mereka mengetahui apa yang mereka alami di sana merupakan keburukan dan penderitaan. Jadi sebenarnya ayat ni Allah Ta'ala nak menerangkan bagaimana perihal orang-orang kafir setelah mana mereka tu nanti melihat azab, apa yang berlaku kepada mereka. Antaranya boleh nampak pada wajah-wajah mereka. Dalam ayat ni juga, kalau kita lihat ada perkataan bihi tad'un. Dia begini, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Qurani dia ada perbezaan dari sudut. Kalau letak tad'una bihi, ada beza letak bihi tad'un. Didahulukan kalimah bihi terhadap hari kiamat itu mengandungi penekanan yang memberikan kesan bahawa seakan-akan permintaan mereka inilah yang selalu mereka ajukan, sehingga seakan-akan mereka tidak mempunyai permintaan yang lain. Maksudnya begini, ini dipanggil ilmu kehalusan melihat ayat-ayat Al-Quran. Dari sudut ayat yang normalnya sepatutnya bunyi tad'un baru datang bihi, tapi ayat ini bihi dulu baru tad'un. Tad'un tu apa? Tad'un tu maksudnya yang selalu kamu meminta, sepatutnya yang kamu selalu meminta terhadapnya. Ayat sepatutnya macam tu. Tad'una bihi, kamu meminta terhadapnya. Tapi ayat ni dia kedepankan, terhadapnya kamu meminta. Nampak tak perbezaan? Kenapa Allah dahulukan terhadapnya kamu meminta? Nak merujuk kepada yang mereka duk minta-minta tu, seolah-olah mereka tak minta benda lain untuk Allah datangkan. Seolah-olahnya mereka masih hidup kat dunia dulu selalu minta, mana azab tu, mana azab yang kamu janjikan itu, bila dia nak datang? Mereka cabar, mereka minta. Kerap kali mereka kata seperti itu. Ini kata dalam tafsir Misbah mengisyaratkan betapa besarnya perolokan mereka terhadap hari kiamat. Seolah-olah mereka ni hari kiamat ni dia buat main-main je. Dia buat main-main je tentang azab ni, sehingga kan mereka selalu duk tanya, seperti mana kita belajar pada ayat nombor 25. Ayat ni juga cuba kita lihat perkataan ra'auhu. Ra'auhu, ayat ni sebenarnya tuan-puan ya, dia kiamat tu belum lagi terjadi, tetapi Allah nak cerita nanti kalau kiamat tu terjadi, ketika mana kamu telah melihatnya, apa yang berlaku kepada kamu. Boleh faham tak ayat ni? Ayat ini kalau kita baca perkataan ra'auhu, ra'auhu ini adalah past tense. Dia panggil kata kerja yang lepas. Kiamat dah berlaku ke belum? Belum berlaku lagi. Tetapi kenapa ayat ini menggunakan seperti sudah berlaku, iaitu mereka telah melihat. Kenapa sebut telah melihat? Sedangkan kiamat belum lagi berlaku. Sepatutnya ketika mereka akan melihat. Tapi kenapa gunakan telah melihat? Cara nak faham ayat Quran, kalau sesuatu itu dia akan datang, contohnya macam kiamat,
dia belum lagi terjadi. Kalau digunakan kata kerja lepas seperti telah melihat kiamat, telah melihat neraka, menunjukkan bahawa apa yang akan datang tu ia pasti akan berlaku. Boleh faham tak maksudnya? Kenapa kata menggunakan telah melihat? Nak menunjukkan yang dia akan lihat itu, yang akan datang itu pasti benar-benar berlaku. Okey, setakat ni boleh faham ayat nombor 27. Jadi Allah Ta'ala nak ingatkan kepada orang-orang Arab musyrikin yang kamu selalu minta-minta tu supaya azab tu datang. Nanti ketika mana kau lihat azab tu, muka kamu akan menjadi berubah dan kamu akan dipersoalkan. Kamu akan di-torture, kamu akan diberikan dia psycho, mereka dikatakan ni lah dulu yang kamu minta kan, rasa tengoklah. Okey, jadi pengajaran ayat yang ke-27 ni apa kita dapat belajar? Nombor 1, orang kafir ini benar-benar akan dapat melihat dengan jelas hari kiamat yang dahulu semasa di dunia mereka selalu perolok-olokkan. Okey, jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Okey, pelajaran nombor 2. Hari kiamat akan menyebabkan wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, menjadi masam, menjadi sedih. Jadi dia ada kaitan juga dengan kita lah. Okay, walaupun ayat itu sasarannya, tumpuannya kepada manusia yang mengingkari hari kiamat, tetapi Allah juga ingatkan kita hari itu nanti akan menyebabkan wajah-wajah manusia menjadi muram. Kita lihat apa tindakan yang perlu kita lakukan berdasarkan ayat yang ke-27. Kesimpulan dari banyak-banyak tindakan, iaitu tindakan yang paling utama, kita kena mempercayai dengan yakin segala perkara ghaib yang disebutkan di dalam Al-Quran, sekalipun kita tidak pernah melihatnya. So perkara ghaib itu salah satu darinya apa? Adalah hari kiamat, wujudnya neraka. Walaupun kita tak nampak, kita percaya. Okey, ayat tindakan yang pertama ni, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, ada saya letakkan satu contoh ayat lain dalam surah Qaf, dalam surah Qaf ayat nombor 22, yang Allah mengatakan apa yang manusia tak pedulikan tentang hari kiamat ni, nanti pada hari itu pandangan manusia akan menjadi tajam, dia akan nampak dengan jelas. Okey, moga-moga ayat 27 ini dapat mengukuhkan lagi pemahaman kita. Kita dapat memahami apa yang Allah nak sampaikan, apa perkaitan dengan kelebihan membaca suratul Mulk. Okay, kita masuk kepada ayat yang ke 28. Okey, ayat nombor 28 ini kita baca, Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Okey, ayat ini kita menemukan dimulakan dengan Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya kalimah qul.
So kita dah jumpa kalimah qul pada ayat 28 ni dah masuk yang ke 4 kali. Okey, Allah kata, tanyalah wahai Muhammad, kemukakanlah persoalan kepada orang-orang kafir yang mereka ini yang minta-minta azab sebelum-sebelum ini. Lepas tu ayat azab yang telah kita dibaca pada ayat nombor 27 tadi, tanya kepada mereka, soal kepada mereka, apakah pendapat kamu jika Allah membinasakan aku dan membinasakan orang yang bersamaku? Okey, faham tak maksudnya? Maksud dia, Nabi SAW bertanya kepada orang-orang kafir ni seperti Allah minta Nabi cakap. Ayat ni Allah Ta'ala kata begini, Allah kata cakap dekat mereka. Apa nak cakap tu? Okey, apa pendapat kamu wahai orang kafir, jika Allah matikanlah aku, binasakan tu macam kalaulah Allah binasakan aku, matikan aku, dan kalau Allah matikan orang-orang Islam yang bersama denganku ni, ataupun dia memberikan rahmat kepada kami. Nampak ya? Memberikan rahmat kepada kami, maka siapa yang dapat melindungi orang yang kafir daripada azab yang pedih? Okay, faham tak ayat ni? Okay, begini, cuba tengok ringkasan ni. Okay, ayat ni sebenarnya ayat yang sebenarnya Allah nak kata orang kafir ni dia takkan selamat daripada azab Allah, sekalipun kalau Nabi Muhammad ni wafat ke, orang Islam ni pun mati ke, ataupun orang Islam ini menang ke, tetap orang kafir tak boleh lari daripada azab. Itulah soalan dia. Okay, ringkasan dia, jika Allah membinasakan Nabi SAW pun mereka tetap diazab. Itu maksudnya, jika Allah mengasihi Nabi, Allah menangkan Rasulullah lawan orang kafir pun, mereka tetap tidak akan dapat lari daripada azab Allah. Okay, jelas tuan-tuan perempuan? Okay, kita baca apa kata Ibnu Kathir. Okay, ayat ini juga sebenarnya membawa maksud apa? Di sebalik Nabi nak kata kamu ni tak ada sikit ruang pun nak elak pada azab. Faham tak maksudnya? Nabi mati ke, orang Islam kalah ke, kami menang ke, kamu takkan tetap tak dapat lagi daripada azab. So ayat ni sebenarnya tujuan dia apa sebenarnya? Sebenarnya ayat ini kata Ibnu Katsir, Allah nak minta mereka buat apa? Selamatkanlah diri kamu semua, kerana tak ada yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah, melainkan kamu kena taubat, kamu kena kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditimpakan azab kepada kami seperti yang kamu harapkan, sama sekali tidak mendatangkan manfaat pun kepada kamu semua. Okey, orang kafir ni tuan-tuan, kita tahu, kita sedia maklum, mereka ni memang selalu minta matikanlah Muhammad ni. Itu yang perang-perang nak bunuh Muhammad, macam-macam mereka buat supaya tak ada lagi orang yang duduk dakwah pada mereka ni. Sebab kita tahu Nabi ni dia memang tak pernah putus-putus untuk menyampaikan dakwah. Jadi mereka selalu minta, mereka selalu inginkan kalau Muhammad dimatikan senang. Tetapi ayat ni kata kalau Muhammad tu mati pun tetap mereka takkan boleh lagi daripada azab Allah. Okey, apa pun jua keadaannya, kata Ibnu Katsir, sama ada Allah mengazab kami ke, mengasihi kami ke, maka sesungguhnya tidak ada tempat berlindung bagi kamu semua dari siksaan dan azabnya yang pedih yang pasti menimpa kamu. Okey, moga-moga boleh faham dengan waktu yang ringkas ni. Jelas tuan-tuan? Rahimani wa rahimakumullah. Okay, cuma saya tak boleh dapat feedback pada tuan-puan lah, sebab saya cuma tanya je lah. Moga-moga boleh faham untuk ayat nombor
28 ni. Okey, sebelum kita masuk kepada pengajaran, ada kehalusan maklumat yang boleh kita gali daripada ayat ni. Okey, cuba tuan-tuan perhatikan baik-baik. Ayat tadi tu, kenapa Nabi kata macam ni? Kenapa ketika Nabi tanya soalan tu, Nabi kata, apa pandangan kamu kalau Allah Ta'ala binasakan aku dan orang-orang bersama denganku? Tengok, kenapa ayat tu Nabi cakap diri dia dulu? Okey, kalau Allah binasakan aku dan orang bersama denganku, faham tak maksudnya? Kenapa ayat ketika kata binasa, Nabi letak diri dulu, dia kat depan, baru anak buah dia di belakang. Tapi ketika sebut dapat rahmat, kenapa Nabi kata kami semua dapat rahmat? Kenapa Nabi tak kata dia dapat rahmat, orang lain dapat rahmat? Faham soalan saya? Okey, betul kan? Faham ya? Okey, ayat ni menunjukkan apa? Sebagai seorang pemimpin, kalau dia susah, siapa dulu patut tanggung? Siapa dulu patut tanggung susah? Pemimpin tu dulu. Sebab tu Nabi sebut depan dia. Dia kata, apa pendapat kamu kalau Allah binasakan aku dan orang bersama denganku? Nampak? Nabi letakkan diri dia kat depan dulu, baru orang follower dia kat belakang. Inilah pemimpin yang sejati. So kalau dia susah, biar dia dulu yang susah, bukan anak buah dia yang susah. Boleh faham daripada konteks ayat ni. Tetapi ketika dapat kemenangan, bukan dia seorang yang dapat kesenangan, tetapi kesenangan tu dikongsi bersama dengan pengikut-pengikutnya. Bukan ketua dia senang, anak buah dia susah. Tak ada. Nampak dalam ayat tu? Ini dipanggil kehalusan cara Allah mengungkapkan ayat tu. Nabi kata, tengok, Nabi ni seorang yang apa? Seorang yang biarlah dia susah dulu, anak buah dia tak susah. Kalau dapat rahmat, dapat kemenangan, biarlah sama-sama mengecapi kemenangan tu. Itulah rahimana. So moga-moga jelas. Baik, pengajaran ayat ni agak panjang sikit lagi. Ayat panjang, ada 4 pengajaran. Boleh ke tuan-tuan perempuan? Boleh saya teruskan sikit lagi, tapi dah 23 minit ni, tak apa ke? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, 4 je. Okey. Pertama, orang kafir dia memang teringin sangat-sangat kalau Nabi mati. Itu yang kita tahu peristiwa hijrah kan, Nabi keluar, mereka nak bunuh. Okey. Nombor 2, pemimpin yang sejati dia akan mendahulukan kesenangan orang lain berbanding dirinya sendiri. Okey, betul? Jangan rakyat susah, dia senang. Itu bukan pemimpin yang sejati. Nombor 3, dapat meneruskan kehidupan dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ayat tu dia kata apa? Kalau Allah bagi rahmat kepada kami, maknanya umur kami panjang, maksudnya adalah satu rahmat dari Allah. Maksudnya begini, kenapa Nabi tak kata kalau kami menang? Ayat tu kenapa Nabi kata kalau kami dapat rahmat? Nak menunjukkan kalau umur panjang, tak mati, itu adalah rahmat lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan kesempatan melakukan ketaatan. Pelajaran nombor 4, sesiapa yang ditetapkan oleh Allah akan diazab, pasti dia akan menerima azab walau apa pun jua keadaan. Okey, selesailah kita 4 pengajaran bagi ayat nombor 28. InsyaAllah esok kita akan bacakan lagi 2 ayat dan kita akan tamat tadabbur ringkas surah Al-Mulk insya-Allah. Sasarannya adalah esok kita baca ayat 29 dan ayat nombor 30. Moga-moga faham apa yang disampaikan jelas, dan saya mohon ampun dan maaf kerana terlebih sedikit waktu.
Moga-moga Allah bagi rahmat kepada kita, kita semakin dapat memahami ayat Quran, kita semakin seronok membaca ayat-ayat yang menjadi bacaan harian kita. Kita sudahi pengisian kita dengan memohon keampunan Allah, tasbih kafarah, dan juga berpesan-pesan kepada kepentingan waktu membaca suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.